Sesetengah orang kita ni, bila orang Malaysia umumkan sesuatu perkara, dia tak percaya. Tapi bila orang luar yang umumkan, baru dia percaya. Baru-baru ini, Bank Dunia telah menaikkan unjuran KDNK Malaysia bagi tahun 2022 daripada 5.5% sebelum ini kepada 6.4%. Ini adalah lebih tinggi dari unjuran Bank Negara Malaysia, iaitu 5.3 hingga 6.3%. Agaknya, baru sekarang mereka percaya ekonomi kita meningkat. Walaupun ekonomi kita menunjukkan peningkatan, ini tidak bermakna kita terlepas dari kemelut ekonomi yang melanda dunia. Sebagai sebuah negara kecil dan terbuka, di mana perdagangan luar kita lebih dari 120% daripada KDNK, kini kita berhadapan dengan cabaran baru yang boleh membawa kepada kemelesetan prospek ekonomi global. Dalam mengawal inflasi, Bank Pusat di Amerika Syarikat dah naikkan kadar faedah dengan agresif, iaitu sebanyak 300 mata asas atau 3% semenjak awal tahun hinggalah kini. Secara tidak langsung, ini telah mengukuhkan nilai mata wang dolar Amerika Syarikat berbanding pelbagai mata wang dunia yang lain, kerana apabila kadar faedah Amerika Syarikat tinggi, maka banyak dana keluar daripada negara-negara lain dan masuk ke aset-aset dolar Amerika Syarikat kerana pulangan yang lebih tinggi. Sebagai contoh, kadar OPR di Amerika Syarikat sekarang sehingga 3.25%, jauh lebih tinggi dari OPR di Malaysia dengan kadar 2.5%. Kalau orang nak melabur, dia akan melabur di tempat yang kadar faedahnya tinggi. Jadi dia pergi ke Malaysia ke atau dia pergi ke Amerika Syarikat? Masalah sama turut dihadapi negara lain. Bila dana keluar dari negara-negara lain dan masuk ke Amerika Syarikat, secara automatik mata wang mereka akan merosot berbanding dengan dolar Amerika Syarikat. Itu sebabnya banyak bank pusat seluruh dunia naikkan kadar faedah. Selain untuk kawal inflasi, ia juga boleh membantu mengurangkan aliran dana keluar. Dalam hal ini, Bank Negara Malaysia mengambil langkah untuk menaikkan OPR secara berperingkat untuk mengurangkan beban kepada para peminjam. Bayangkanlah, kalau Bank Negara naikkan terus OPR sehingga 3% macam Amerika Syarikat, mau menjerit semua orang. Ya. Seperti yang saya pernah sebut sebelum ini, walaupun ringgit telah menyusut sebanyak 10% dari awal tahun hingga kini, mata wang seperti lira Turki menyusut 28%. Pound sterling menyusut 17.9%. Yen Jepun menyusut 20.3%. Won Korea menyusut 17.4%. Euro menyusut 13.7%. Baht Thailand menyusut 12.4%. Yuan China menyusut 10.8%. Dan dolar Australia menyusut 10.5%. Walaupun ringgit melemah berbanding dolar Amerika Syarikat, mata wang kita juga terus meningkat berbanding negara maju dan membangun yang lain seperti Yen Jepun kita meningkat sebanyak 12.7%, Won Korea kita meningkat sebanyak 8.6%, Pound sterling kita meningkat sebanyak 12.2%, Euro kita meningkat sebanyak 3.6%, Peso Filipina kita meningkat sebanyak 3.6%, Dolar Taiwan kita meningkat sebanyak 3.4% dan Thai Baht kita meningkat sebanyak 2.5%. Kat Malaysia ni je, bekalan pound dengan yen habis dekat money changer sebab rakyat Malaysia ambil kesempatan dari mata wang kita yang lebih kukuh berbanding pound sterling dengan yen. Habis semua pound dengan yen rakyat kita sapu. Jadi, berpeganglah kepada fakta, bukan auta.